Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jadi sambungan tadi falyastajibu li juga dengan mana falyatlubu minni ijabata da'awatihim. Yang ni mana maksud dia hendaklah mereka itu memohon daripada aku supaya diperkenankan doa mereka. Iaitu seperti contoh Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu antara seumpamanya lah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu antara contoh-contoh doa yang ada disebut dalam Al-Quran. Wa taqabbal du'a, terimalah doa. Mana mohonlah pada Allah Ta'ala supaya diperkenankan doa itu. Dan berimanlah kepada aku, dan hendaklah mereka itu beriman kepada aku, wal yu'minu bi, iaitu dengan maksud mereka itu yakin pada Allah Ta'ala. Doa mesti kena doa dengan yakin. Dan doa itu kena mohon pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala memperkenankan doa kita itu. Dan doa dengan keyakinan. Doa itu mesti dengan keyakinan. Maka jika gitu barulah kita akan jadi orang yang betul. Orang yang duduk di atas jalan yang betul, mengikut jalan yang betul. Dalam ayat Quran ada sebut, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala, berkatanya rabbukum, berkatanya Rabb kamu, Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum, doalah minta pada aku. Astajib lakum, nescaya aku akan memperkenankan doa kamu. Kemudian Allah Ta'ala beritahu ayat yang seterusnya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong nak berdoa. Yastakbiruna an ibadati, ibadati situ dengan makna doa dan juga ibadah dan juga doa sekali, ibadah dan doa. Orang yang sombong nak buat ibadah secara tauhid, orang yang sombong nak melakukan doa. Sayadkhuluna jahannam, pastinya mereka itu akan masuk ke dalam neraka jahannam, dakhirin, dalam keadaan hina dina. Tak mahu berdoa sehingga Allah Ta'ala sebut ayat sampai azab. Tak mahu berdoa. Tak mahu doa minta pada Allah Ta'ala sehingga Allah Ta'ala sebut akan memasukkan ke dalam neraka jahannam secara hina dina. Maka inilah yang saya nak sentuh di sini, iaitu bila kita berdoa minta pada Allah Ta'ala, kita kena yakin pada Allah Ta'ala memperkenankan doa itu, dan kita betul-betulnya harap Allah Ta'ala akan bagi apa yang kita hajati itu. Dan apapun Allah Ta'ala nak bagi, mesti Allah Ta'ala akan bagi dengan hikmah dia, dengan kebijaksanaan Allah Ta'ala. Kita hanya memohon doa minta pada Allah Ta'ala berdasarkan kebijaksanaan kita saja. Berdasarkan pengetahuan yang kita tahu saja. Ya Allah, bagilah aku dapat benda tu, ya Allah. Sebab aku nak guna, aku nak ada hajat itu, ada hajat ini. Tetapi Allah Ta'ala, dia maha bijaksana. Allah Ta'ala memberikan, Allah Ta'ala nak memberikan apa-apa, nak memakbulkan doa seseorang itu, Allah Ta'ala akan memakbulkan dengan kebijaksanaan. Ini kelebihan Allah Ta'ala yang tidak ada pun pada makhluk. Yang mana makhluk, bila kita minta pada makhluk, kadang-kadang makhluk boleh bagi apa yang dia boleh bagi saja. Ataupun kalau dia bagi itu pula, dia bagi yang mana kadar yang dia rasa faham, kadar ni lah dia ni dapat. Kadar ni lah sesuai untuk dia ni. Kadar ni dah. Maka bagi dia tak apa, cukup dah.
Cukup dah kita bagi kepada dia ni sudah cukup. Padahal orang itu berhajat kepada benda lain. Berhajat kepada sesuatu benda lain. Dan orang yang nak memberi itu pula yang berkemampuan dan memang pun dia boleh bagi tanpa dia terasa apa-apa pun, tanpa rugi apa-apa pun dia. Sebab dia jenis yang banyak. Jenis yang mempunyai kesenangan yang banyak. Kesenangan yang lebih. Maka dia boleh memberi apa-apa, dia memberi sesuatu yang dia anggap orang itu sesuai dapat. Padahal yang sebenarnya dia tak tahu. Sekiranya orang itu berada pada tempat orang itu, orang yang dia nak bagi itu, maka nescaya dia akan berubah fikiran dia. Sebab apa? Sebab dia sudah mengenalinya hati budi orang itu. Contohlah. Maka inilah perbezaan dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dia tahu semua sekali hati budi makhluk itu. Perasaan makhluk itu. Kehendak makhluk itu. Allah Ta'ala tahu. Maka Allah Ta'ala akan memberikan dengan kebijaksanaan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala akan bagi sesuai pada masa dia. Masa yang diperlukan. Masa yang diperlukan ni ada banyak. Dan Allah Ta'ala yang kita minta doa itu, benda yang kecil yang kita minta doa, Allah Ta'ala bagi yang lebih besar. Contoh. Contohnya kita minta harta tapi Allah Ta'ala bagi sihat. Contoh. Kita nak kepada sihat tetapi Allah Ta'ala bagi benda lain pada kita. Sakit kita. Kita minta supaya sihat tapi tak sihat. Tak sihat yang kita nak tu. Tapi Allah Ta'ala memberi pada kita walaupun sakit masih lagi dapat solat. Walaupun sakit dapat lagi puasa. Walaupun sakit dapat lagi bekerja ke apa ke. Maka masih lagi Allah Ta'ala bagi kenikmatan-kenikmatan yang mana dia sakit seolah-olah macam tidak sakit. Masihlah, walaupun sakit dia boleh makan sedap-sedap lagi ke. Mana setengah orang lain yang sakit makan sedap-sedap tu dah tak boleh. Mana kalau dia yang sepatutnya biasa orang tu kalau sakit minum air pun minum air kosong je ke. Lepas tu makan pun benda-benda biskut kosong ke. Gitu je. Nak makan lebih-lebih tak boleh kerana tak boleh masuk dah. Ataupun setengah orang tu nak minum air pun tak boleh. Nak minum air banyak pun tak boleh kerana akan jadi banyaknya air dalam tubuh badan dia. Ada juga orang yang berlaku gitu kan. Jadi dia kalau minum air dia akan jadi lemah tubuh dia. Lemah tubuh dia kerana minum air banyak. Ada setengah orang tu makan lebih sikit dia akan jadi lemah tubuh badan dia. Maka Allah Ta'ala akan bagi kepada kita sesuai dengan hikmah. Maka dengan kesihatan sementara, walaupun kita sakit, Allah Ta'ala bagi peluang kita untuk kita bertaubat. Allah Ta'ala bagi peluang kita untuk masih lagi beramal. Maka itu peluang masa yang Allah Ta'ala bagi, sebenarnya dia sihatlah tu. Sebab kalau kita kata sakit, ya Allah aku sekarang ni sakit, kanser lah apalah, tahap 4 lah, tahap teruk dah. Tapi masih lagi kita dapat solat. Tapi masih lagi kita dapat buat amal itu, dapat amal ini. Masih lagi kita dapat menderma ke apa ke, kita masih lagi boleh melakukan amal ibadah. Mana walaupun sakit, Allah Ta'ala bagi lagi masa kepada kita, adanya peluang kepada kita untuk beramal. Mungkin dalam sebulan, mungkin dalam 2 bulan, mungkin dalam setahun lagi pun masih lagi ada peluang. Walaupun dah kita ni sakit, kalau kira tahapnya nak mati lah. Tapi tidak terus mati mendadak gitu, tapi mati dalam keadaan mati secara lambat, masa dalam jangka masa yang lambat. Mana tempoh masa yang lama. Yang kadang-kadang orang yang tak sakit pun mati dah. Orang yang tak ada sakit tiba-tiba mati accident. Dia yang sakit ni tak mati-mati lagi selepas tahun. Maka itu adalah nikmat yang Allah Ta'ala bagi yang kadang-kadang orang tak sedar. Minta supaya Allah Ta'ala bagi kesembuhan. Tapi dia tengok tak sembuh-sembuh ni. Tapi dia tak nampak Allah Ta'ala bagi peluang untuk dia bertaubat. Allah Ta'ala bagi peluang pada dia lebih lagi beramal. Lebih bagus dia lah kerana dia dapat dia juga tahu dia sekarang ni dalam keadaan sakit yang teruk dah. Kan? Orang lain tak ada rasa sakit-sakit, dia pun rasa sedap, rasa hidup pun panjang. Mana tak ada amaran apa-apa, tiba-tiba accident mati. Tiba-tiba accident mati. Maka itu tak mati yang mendadak, mati yang sakit ni masih lagi ada peluang yang mana ada masa tempoh-tempoh masih lagi kita boleh bertaubat, masih lagi kita boleh beramal. Mana lebih baik dengan mati dalam keadaan mengejut begitu. Yang mana Nabi SAW pun sendiri
ada ajar pada kita doa daripada mati mengejut. Doa daripada mati mengejut. Doa sakit tu lebih bagus lagi daripada mati dalam keadaan mengejut. Tiba-tiba terus mati. Itu tak ada peluang. Kalau sakit, petanda mati itu ada. Alamat nak mati itu ada. Tanda nak mati itu ada. Kerana sakit. Maka bila ada tanda-tanda nak sakit, dia pun rasa sedih, dia pun rasa nak beramal banyak, dia rasa nak minta ampun, nak minta maaf habis dengan orang lain. Maka itu antara hikmah-hikmah yang Allah Ta'ala bagi. Walaupun yang dia minta itu supaya Allah Ta'ala sembuh penyakit dia. Maka sini saya bagi tahunya contoh-contoh, dan contoh yang lain tu awak sendiri akan hadapi lah. Mana akan faham sendirilah. Bahawasanya Allah Ta'ala akan bagi pada kita sesuai untuk diri kita. Kerana bab rezeki ke, dalam bab kesihatan ke, apa semua sekali itu adalah bentuk takdir yang Allah Ta'ala sudah tetapkan. Maka kalau orang itu dia rasa sedang dalam hidup dia dan dia rasa seolah-olah dia tak berhajat dengan Allah Ta'ala, ini bahaya. Sebab tu saya baca ayat tadi, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sungguhnya orang yang sombong nak buat ibadah kepada aku, nak berdoa minta pada aku, saya dakhuluna jahannam madakhirin, maka nescaya mereka itu akan masuknya ke dalam neraka jahanam secara hina-hina. Ini kenapa? Kerana dia ni menolak tauhid dalam berdoa. Menolak tauhid dalam berdoa. Maka kehidupan kita mesti kena tauhid dalam berdoa. Dalam satu hari kita mesti berdoa minta pada Allah Ta'ala. Dan bukan satu kali, sebenarnya 5 kali sehari kita minta doa kepada Allah Ta'ala. Kalau nak kata 5 kali pun tidak, bahkan dalam satu solat tu berapa kali kita baca doa. Rabbil fili tu berapa kali kita baca dalam solat. Doa ketika kita tahiyat, doa ketika kita sujud, doa ketika kita rokok, berapa kali yang kita doa satu hari. Ada setengah orang tu hanya tasbih saja, ada setengah orang tu tasbih dan juga doa istighfar ketika rokok dan juga sujud. Maka paling kurang pun antara dua sujud baca Rabbil Fili. Paling kurang. Mana dalam satu rakaat satu kali. Kalau 4 rakaat 4 kali dia baca. Lepas tu kalau dia baca Al-Fatihah itu doa juga. Sebab itulah waladhdallin amin, doa juga. Maka dalam satu hari itu kira-kira banyak dah doa dia. Banyak dah doa yang dia doa. Maka inilah siapa yang tidak mahu doa, maka antara lainnya maknanya tidak mahu ibadah, tidak mahu solat, tidak mahu ibadah, tidak mahu berdoa minta pada Allah Ta'ala, pastinya akan masuk dalam neraka dalam keadaan hina-hina. Dan ayat ini Allah Ta'ala sebut dalam cerita pasal Ramadan. Jadi apa maksud? Sebab sini adalah jumlah mu'taridah. Tak ada kaitan pun dengan sebelum. Maka sini nak beritahu, lebih-lebih lagi bulan Ramadan. Kamu nak berdoa minta pada Allah Ta'ala ni, lebih-lebih laginya pada bulan Ramadan. Kena banyakkan berdoa. Sebab apa? Siang hari kita berpuasa. Malam kita salat malam. Kan? Malam pula kita bangun salat malam. Kita qiyamul lail malam. Siang hari kita puasa. Maka amal ibadah kita ni penuh dengan siang hari buat amal, malam buat amal. Maka ini adalah amalan yang terbaik dalam bab doa. Maka berdoalah minta pada Allah Ta'ala. Jangan lupanya kita memohon pada Allah Ta'ala apa yang kita hajati. Sebab semua makhluk ni berhajat pada Allah Ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah itu tempat bergantungnya hajat sekalian makhluk. Iaitu as-samad. Allah Ta'ala tempat pergantungannya makhluk. Mana semua makhluk tidak terkecuali sesiapa pun. Tak kiralah malaikat ke, nabi ke, siapa saja di kalangan manusia ke ataupun di kalangan jin ke, semua sekali berhajat pada Allah Ta'ala. Termasuk syaitan sendiri pun berhajat pada Allah Ta'ala. Tidak ada satu pun makhluk Allah Ta'ala tidak berhajat pada Allah Ta'ala. Tidak ada. Maka Allah Ta'ala itulah tempat pergantungan hajat. Maka tiba-tiba dia kata, doa dia tak nak doa minta pada Allah Ta'ala. Dia suruh orang lain doa minta pada Allah Ta'ala. Ini bahaya. Tidak bolehnya dalam hidup kita, dalam satu hari, dalam bila kita ada berhajat, tiba-tiba kita ada hajat apa-apa, kita pergi cari orang lain. Ini pelik. Peliknya keadaan setengah orang, bila dia ada hajat tertentu, dia pergi cari orang lain. Bukannya dia pergi cari Allah Ta'ala, dia pergi cari orang lain. Sepatutnya bila dia ada hajat-hajat tertentu,
dia bangun solat malam lah. Siang hari pun dia dah doa. Dengan solat dia tu dia dah doa. Malam hari pula ada tambahan lain lagi, dia bangun solat malam. Ataupun kalau dia tak solat malam sekalipun, dia bangun, dia doa lah minta pada Allah Ta'ala. Bangun kemudian berdoa minta pada Allah Ta'ala. Tiba-tiba bila Allah Ta'ala bagi musibah pada dia, dia minta orang lain supaya Allah Ta'ala ampun dosa dia. Dia minta orang lain supaya Allah Ta'ala memperkenankan hajat dia. Bagi pada nikmat pada dia itu, ini. Kita nak suruh orang lain minta doa untuk kita, itu harus hukum dia. Hukum dia harus. Di kalangan ulama dalam bab ini dia kata harus. Harus bagi satu orang meminta orang lain tolong doakan untuk dia. Tolong doakan untuk dia, hukum dia harus. Tetapi yang sunnahnya apa? Kamu minta sendirilah. Yang suruh orang lain pula doa, kenapa jadi setakat harus saja? Orang itu nak berdoa, ya Allah ampunlah dosa dia. Ampun dosa dia tu, gitu je. Kalau kita minta ampun pada Allah Ta'ala, kita sendiri dosa kita, kita minta ampun pada Allah Ta'ala dengan perasaan lain. Ya Allah, aku ada banyak kesalahan. Kesalahan aku dulu, bodohnya aku buat benda tu, benda ni, aku banyaknya buat salah. Buat salah dengan orang tu, buat salah dengan orang ni. Betapa bodohnya aku buat kesalahan itu, kesalahan ini, dosa itu, dosa ini. Maka dengan kitanya menangis-nangisnya kita, rasa menyesalnya kita dengan perbuatan kita yang dulu. Mana sama dengan orang lain yang tolong doakan pada kita, mana sama. Ya Allah, apalah dosa dia tu. Ya Allah, apalah dosa dia tu. Ya Allah, dosa aku ni apalah. Ya Allah, apalah sama dosa dia tu. Gitu je lah. Mana nak sama keadaan doa, dua keadaan ni. Walaupun orang tu orang soleh. Orang soleh macam mana pun, dia doa setakat tu je lah. Ya Allah, apalah dosa dia. Ya Allah, apalah dosa dia. Tapi bila kena pada dosa dia, ya Allah, aku ada salah itu, aku ada salah ni, ya Allah, apalah dosa aku. Tapi kalau orang lain, ya Allah, dia tu ada banyak salah, banyak dosa, ya Allah, apalah dosa dia. Gitu je lah. Tak ada lah dia nak sedih, menyesal pula dia tu buat dosa ke apa. Tidak, sebab dia tak buat dosa itu. Orang yang melakukan dosa itulah baru ada perasaan sedih ke, menyesal ke apa ke. Sebab tu kalau suruh orang lain minta ampun, minta taubat, tak sah. Sebab taubat mesti diri sendiri itu bertaubat pada Allah Ta'ala, bukan orang lain tolong minta taubat pada Allah Ta'ala. Sebab taubat itu dengan makna penyesalan diri sendiri. Kita kembali, kita menyesal diri kita sendiri yang menyesal. Maka ini yang kadang-kadang masyarakat ni ambil remeh benda ni, pergi minta orang-orang soleh tolong doakan, kerana ada pendapat ulama yang mengatakan harus berdoa, harus minta orang lain doakan. Itu harus hukum dia. Tapi harus ini kita kena faham. Bila sebut kata harus ni hukum dia sangat ringan. Benda saja boleh saja, bukan sunat pun. Mana bukan sunat, bukan wajib, tapi hukum dia hanya harus. Bila sebut kata harus, bukan sunat. Bukan sunat disunatkan kepada kita minta orang lain doa kepada kita. Tidak pun. Bahkan kita suruh orang lain minta doa tu kadang-kadang boleh menyebabkan kita syirik pada Allah Ta'ala pun mungkin. Sebab tu situ hanya hukum harus, tapi harus itu tiba-tiba akan jadi haram sekiranya kita tidak memenuhi syarat dalam bab doa ataupun bab dalam meminta doa orang lain doakan kepada kita. Contohnya, kita suruh orang lain tu dah mati dah. Maka itu sudah tentunya syirik pada Allah Ta'ala. Itu yang paling mudah lah. Yang nak jadi syirik pada Allah Ta'ala, ya si fulan yang dalam kubur ni, ya Syekh, mintalah doa pada Allah Ta'ala, doakanlah pada kami ni naknya anak, naknya rezeki, murah rezeki, panjang umur, apalah. Maka minta kepada Syekh yang dalam kubur tu, yang sudah mati itu, maka itu jadi syirik pada Allah Ta'ala. Kemudian pula, sekiranya kita minta orang lain doakan untuk kita. Tolong doakanlah untuk saya ni ada hajat benda tu, benda ni, tolong doakanlah untuk saya. Tapi kalau dia tambah perkataan, tolonglah doa. Tolonglah doa, sama saya pun doa, mana dia pun doa lah, paling kurang dia pun doa juga. Sebab tu di kalangan ulama saya ada tengok gitu. Di kalangan ulama memberi antara syarat-syarat yang boleh kita minta orang lain doakan. Walaupun di kalangan ulama ada yang kata harus, kemudian yang ulama yang kata harus tu pula dia memperincikan lagi, memperhalusi lagi syarat-syarat untuk kita minta doa kepada orang lain. Minta orang lain doakan. Yang pertama orang itu hidup lah.
Orang itu hidup, orang itu kira orang yang soleh lah. Maka kalau kita nak suruh dia minta doa untuk kita, kita tidak boleh, antara syarat dia adalah kita tak bolehnya, kita suruh dia berdoa tapi kita tak berdoa. Itu antara syarat dia. Maka kalau kita suruh dia saja berdoa, kita sendiri tidak berdoa, maka ini dilarangnya kita minta doa kepada orang itu. Minta orang itu berdoa untuk kita. Maka tidak boleh. Satu lagi, kalau kita minta doa, kita minta dia tu tolong doakan, minta dia tolong doakan lah maknanya. Kalau kita minta dia tolong doakan, yang mana orang yang nak diminta doa untuk kita tu, yang mana kita masa tu minta dia supaya berdoa itu, kita minta ya Tuan, ya Ustaz, Pak Syekh, ya Maulana ke, ya Habib ke apa ke, tolonglah saya, tolonglah kami dengan menangis-nangis, dengan merayu-rayu ke apa. Ini adalah pun tidak boleh juga. Ini pun tidak boleh. Sebab dia hanya bolehnya mengadu sampai tahap gini pada Allah Ta'ala. Sampai mendayu-dayunya dia ni mengadu pada orang lain tu, maka tidak boleh. Kalau sekadar mengadu biasa, tidak apa. Tapi kalau sampai tahap mengadu tu seolah-olah dia sendiri berdoa minta pada Allah Ta'ala, maka itu tidak boleh. Kalau daripada dia buat gitu, baik dia minta sendiri pada Allah Ta'ala dengan menangis seperti mana yang dia minta orang itulah. Ya, dia kata, ya Syekh tolonglah doa saya letih lah, susah lah, sakit ni, sakit yang teruk lah saya ni, orang sedih, menangis lah, tak ada itu, tak ada ini, tolonglah. Tidak boleh sampai merayu-rayu gitu. Tidak boleh dalam bentuk kita mengadu-ngadu sampai tahap gitu. Maka kalau nak mengadu sekalipun, mengadu pada Allah Ta'ala. Kalau nak mengadu, mesti kena mengadu pada Allah Ta'ala. Maka itu antara syarat-syarat yang mana kita kena penuhilah kalau kita nak minta orang lain doakan. Maka sebenarnya yang kata harus itu hanyalah doa-doa biasa. Tolonglah doa sama kami, jangan lupa kami. Kamu pergi Mekah tu doalah kami sama. Gitu jelah. Doalah kami sama. Supaya kami pun dapat kebaikan sama. Gitu jelah. Tapi tidaklah sampai kita pada tahap doa-doa itu kita ambil gambar, letak di gambar depan Kaabah tu, selfie, apa tu masuk IG, masuk FB, doa-doa ini sudah dibacakan. Itu mengaruh, itu lagilah mengaruh yang apa yang dibuat oleh orang ramai. Tulis nama orang ini sudah didoa, orang ni didoakan supaya pergi cepat-cepat dapat pergi Mekah. Kemudian masuk dalam FB, buat status FB, buat status WhatsApp, buat statusnya IG ke apa, tiba-tiba masuk gambar-gambar benda tu, nak hebohkan seluruh dunia bahawasanya dia tolong doa orang ni. Lagilah mengarut benda-benda gitu. Jadi kalau nak doa seperti mana biasa, seperti mana dalam hadis ada beritahu, tak silapnya Nabi SAW berpesan kepada Umar. Ingat kami dalam doa kamu. Nabi Muhammad SAW minta kepada Sayyidina Umar, ingat kami dalam doa kamu. Kamu pergi sana, ingat kami dalam doa kamu. Mana kamu berdoa nanti, ingat-ingatlah juga doalah untuk kami sama. Itu je lah. Ini siapa dia yang minta doa? Daripada orang soleh, minta kepada orang yang kurang soleh. Martabat dia lah. Itu Nabi Muhammad SAW dengan sahabat. Kalau kira-kira sahabat dengan Nabi ni siapa yang paling tinggi kedudukan? Sudah tentunya Nabi Muhammad SAW. Tiba-tibanya dalam hadis itu beritahu, Nabi SAW mintanya sahabat tolong doakan. Tolong doakan. Dan antara hadis lain lagi yang Nabi SAW minta kita semua doakan untuk dia. Antaranya doa, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamah was-salatil qa'imah ati Muhammadil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan lilladzi wa'adtah. Ini doa selepas azan. Tetapi doa ini mintanya maqam mahmud untuk Nabi Muhammad SAW. Dan sebab tu dalam hadis itu beritahu, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Akan mendapatnya syafaat, orang ini akan mendapatnya syafaat Nabi kelak. Bagi siapa? Bagi sesiapa yang syafaat untuk Nabi lah. Ini doa syafaat kita. Yang mana kita doa syafaat untuk Nabi supaya Nabi mendapat maqam mahmud di akhirat kelak. Jadi Nabi minta kepada siapa baca doa ini? Minta kepada umat doa untuk dia. Maka sini daripada orang yang soleh, orang yang tingginya darjat di sisi Allah Ta'ala, nak dibandingkan dengan kita, minta kepada kita yang lemah, yang rendah ni, supaya doa minta pada Allah Ta'ala. Maka situ nak tunjuk aja apa? Nak beritahunya,
Bahkan orang soleh itu berhajat kita doakan untuk dia. Bukannya kita mesti kena cari orang soleh. Orang yang soleh itu berhajat kepada kita supaya kita ni turut sama berdoa. Kan? Kita ni berdoa minta kepada Allah Ta'ala. Dan ini adalah bentuk fadilah dan ini adalah bentuk wahyu yang mana Nabi SAW sebutkan dalam hadis sahih lah ni. Yang mana kita membaca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatul qa'imah ati Muhammadil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Itu ni antara doa untuk Nabi SAW. Yang kita doakan untuk Nabi SAW supaya mendapat maqaman mahmuda situ. Maka sini kesimpulannya kita kena minta doa kepada Allah Ta'ala. Kita kena minta doa kepada Allah Ta'ala. Jangan harap orang soleh doakan untuk kita. Dan kalau sebenarnya siapa-siapa ni berhajat pun orang lain doakan untuk dia. Siapa-siapa pun berhajat. Termasuk orang yang soleh sendiri pun berhajat yang tidak soleh itu berdoa untuk dia. Maka apa keperluan lagi kita kena minta doa orang lain doa kepada kita? Satu lagi, kalau sampai satu tahap, kalau dia berkata, aku doa minta sendiri pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak akan makbulkan doa aku. Tapi kalau aku suruh orang soleh ni doakan untuk aku, maka akan makbulnya doa aku. Maka kalau adanya perkataan ini, maka haramnya dia minta orang lain itu doakan untuk dia. Tidak boleh sama sekali dia meminta orang lain itu doakan untuk dia. Kenapa? Dia ada satu fahaman yang lain, iaitu fahaman yang mana dia beranggapan diri dia tak dapat, tidak dimakbulkan doa kalau dia sendiri minta doa. Tapi kalau dia minta orang lain doakan, maka menjadi asbab doa dia termakbul. Maka fahaman ini tidak boleh. Maka dia sendiri kena minta kepada Allah Ta'ala. Maka nak tidak ada benda ni, mestilah orang itu berdoa, minta orang lain berdoa, dalam masa sama dia sendiri pun doa apa yang dia hajati. Ustaz tolong doa untuk saya. Doa kebaikan untuk saya. Ingat saya dalam doa Ustaz. Kemudian dalam masa sama dia pun minta, ya Allah, aku berdoa ini, aku nak hajat ni, aku hajat ni. Mana dia doa lah, yang dia doa. Maka Ustaz tu doa, lepas tu dia sendiri pun dia berdoa. Maka kalau ada keadaan gini, maka dibenarkan kita minta orang lain itu doakan. Ini seperti mana Nabi lah. Nabi sendiri pun berdoa. Nabi sendiri pun doa, maka dia minta sahabat pun doa. Dia minta kita pun doa. Maka dua-dua berdoa. Maka bukannya satu pihak saja berdoa, tidak. Kerana kalau sebelah pihak saja berdoa, itu isyarat kepada kesombongan. Itu tanda kesombongan yang ada pada orang itu. Yang mana dia itu sombong, nak berdoa sendiri pada Allah Ta'ala, dia sombong. Ini bahaya. Kalau ada kesombongan gini dalam bab doa, bahaya. Mana walaupun sini adalah bentuk jumlah mu'taridah ataupun jumlah yang berbentuk ayat yang berbentuk selingan lah daripada cerita syahr Ramadan. Tapi sini nak menyentuh tentang tauhid dalam berdoa. Yang mana supaya kita ni terus minta direct pada Allah Ta'ala tanpa adanya kita kaitkan dengan doa orang lain. Kita minta orang lain doakan, orang yang hidup lah. Jangan, dan lebih-lebih lagi tidak bolehnya orang yang sudah mati, yang ghaib, doakan untuk kita. Dan lebih teruk lagi, janganlah pula minta yang ghaib itu ataupun yang sudah mati itu. Minta terus dengan dia, yang dah mati itu. Ya Syekh, mintalah bagi harta pada aku, bagi kaya, bagi kesenangan pada aku, minta elak daripada musibah, bala bencana daripada aku. Maka kalau doa yang ada betul ini, lagilah syirik pada Allah Ta'ala. Dan termasuk juga syirik, ya Syekh dalam kubur, aku nak doa ni, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tolonglah sampai kepada Allah Ta'ala. Sampaikan kepada Allah Ta'ala, aku doa gini. Dan mintalah Allah Ta'ala makbulkan doa aku. Mintalah Allah Ta'ala makbulkan doa aku. Maka sepatutnya, dia hanya berdoa, Rabbana taqabbal minna. Rabbana wa taqabbal doa. Antara contohnya dia doa gitu je sepatutnya. Tetapi dia silap guna cara berdoa, dia minta yang dalam kubur itu supaya dia doa minta pada Allah Ta'ala supaya memakbulkan doa orang yang hidup atas dunia ni.
maka itu jelas-jelasnya syirik pada Allah Ta'ala. Walaupun dia itu bentuk, dia panggil tawassul sini. Dia tawassul dengan orang yang sudah mati, minta orang yang sudah mati itu sampaikan doa dia pada Allah Ta'ala. Ataupun boleh mendesak Allah. Desak Allah Ta'ala lagilah melampau. Mana boleh orang soleh, orang yang mati itu boleh mendesak Allah Ta'ala. Dan satu lagi yang ramai orang terlepas pandang, yang orang yang sudah mati ini sebenarnya kali, mereka ini sudah terputusnya amal ibadah. Kena ingat. Orang yang sudah mati, dia sudah terputusnya amal ibadah. Bila dia terputus amal ibadah, maknanya dia tak boleh lagi nak berdoa. Itu sudah terputus dah. Doa itu adalah ibadah. Seperti dalam hadis Nabi ada sebut, ad-du'a huwal ibadah. Dalam hadis lain ada riwayat, seperti mana dalam riwayat Tirmizi dan sebagainya, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu sumsum ibadah. Dalam riwayat lain, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Makna orang yang sudah mati, dia dah tak boleh buat ibadah. Sebab ibadah dia tu sudah tidak laku dah lagi. Sebab tu orang yang sudah mati tak solat. Dia tak solat, doa dia pun tidak diperkenankan. Sebab apa? Sudah terputus dah. Amal ibadah dia sudah terputus dah. Nak doa, nak ibadah, dunia. Mati, tak ada doa, tak ada ibadah. Tak ada doa, tak ada ibadah. Kerana habis dah. Sebab sudah mati ni, kita untuk ambil hasil daripada apa yang kita amalkan. Amal apa yang kita amalkan. Amal baik maka kita akan dapat baiklah dalam kubur. Amal jahat maka kita akan dapat jahatlah, benda keburukanlah juga akan dapat dalam kubur. Maka sebelum daripada mati kena ibadah tu dengan tauhid, doa tu dengan tauhid. Mana kalau kita beranggapan yang dalam kubur yang sudah mati tu dapat buat ibadah lagi untuk Allah Ta'ala, doa lagi minta pada Allah Ta'ala, seolah-olah dalam kubur pun ada satu amalan lain pula, iaitu amalan tambahan pula, amalan dalam kubur. Dia panggil amalan dalam kubur, yang mana orang yang dah mati pula kena amal lagi. Kena amal lagi lah, selagi duduk dalam kubur tu kena amal lagi sampai kiamat ke apa. Jadi ini fahaman-fahaman yang tidak benar lah. Sampai sini saja dulu lah. Walaupun satu ayat sini, tapi sini adalah wa idza sa'alaka ibadi ini jumlah, walaupun dia jumlah mu'taridah, dia juga adalah i'adat tauhid. Mana pengulangan tauhid. Dakwah tauhid, pengulangan dakwah tauhid. Seruan tauhid yang ada di dalam surah Al-Baqarah. Yang mana seruan tauhid dalam surah Baqarah adalah mestilah mentauhid pada Allah Taala dalam bab ibadah dan juga doa. Sampai sini saja dulu, wallahu a'lam bissawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.